الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah. Saya lebih-lebih lagi menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena keudaranya saya pada malam ini bukannya atas perencanaan dan bukannya atas kehendak saya, tapi semuanya Allah bila menghendaki satu kebaikan bagi kita, Allah dan akan memudahkan lorong-lorong dan jalan-jalan kebaikan bagi siapa pun. Saya memenuhi hajat anak saya ni, Ahmad Adif. Kerana beberapa hari dah saya tak buat Facebook Live, cuma buat di lobi Ayam Mas. Dia minta dia ulang banyak kali daripada kemarin. Apa? Dia tahu, buatlah Facebook Live di rumah pula. Jadi saya memenuhi hajat dia, insyaAllah. Anak istimewa, anak syurga, anak istimewa ni Ahmad Adif, yang daripada kemarin dan kemarin dulu, kerana saya tak ke udara, live di rumah. Abah, buatlah live di rumah, bacalah Quran di rumah. Kalau sebelum ini saya menyebut bahawa ada hubungan keramat di antara Quran dengan rumah. Mana-mana rumah yang tiada bacaan lantunan Quran di dalamnya, rumah itu adalah ibarat seperti kuburan. Ini hadis sahih. Mana-mana rumah yang di dalamnya dilantunkan ayat-ayat Al-Quran, rumah itu akan hidup. Malah kalau kita di bumi melihat bintang-bintang berkelipan di langit, sementara para malaikat pula akan melihat rumah-rumah yang di dalamnya ada lantunan ayat-ayat Quran. Seperti mana kita melihat kelipan bintang-bintang di langit, tetapi para malaikat akan melihat kelipan bintang-bintang di bumi yang mana rumah itu ada bacaan Al-Quran. InsyaAllah malam ini atas perencanaan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sama-sama menyimak ataupun kita zoom sedikit satu surah di dalam Al-Quran, surah Al-Waqi'ah. Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar, mukjizat terbesar, dan mempunyai fadilat yang cukup banyak. Surah Al-Waqi'ah adalah satu surah Al-Quran yang dikenali sebagai surah penuh berkah dan memiliki banyak khasiat dan mempunyai keutamaan yang cukup besar. Kebanyakan antara kita ramai yang mengalami masalah kewangan, duit tak cukup, belanja tidak mencukupi untuk menampung kehidupan. Sesiapa pun, kata ulama-ulama Quran, berdasarkan beberapa sokongan dan dukungan hadis-hadis Nabi yang sahih, sesiapa pun yang punya kedudukan ekonomi yang sempit, sesiapa pun yang punya kedudukan ekonomi yang sempit, bacalah surah Waqi'ah untuk menolak kefakiran, yakni kemiskinan. Dan sesiapa yang beramal atau mengamalkan surah Waqi'ah, ianya akan mendatangkan rezeki. Surah Al-Waqi'ah merupakan surah yang ke-56. Surah yang ke-56. Pada juzuk yang ke-27 terdiri daripada 96 ayat yang cukup pendek. Pendek-pendek ya ayatnya. Termasuk dalam golongan surah
Makkiyah. Surah ini dinamakan Al-Waqi'ah, hari kiamat, diambil dari perkataan Al-Waqi'ah yang terdapat pada ayat yang pertama. Al-Waqi'ah. Surah Waqi'ah terkenal dengan beberapa khasiatnya dan kelebihan yang tersendiri, dan hadis mengenainya adalah sahih. Yang pertama, dengan mewiridkan ataupun dengan membacakan surah Waqi'ah, ataupun sebagian Waqi'ah ini sebagai bacaan rutin setiap hari dan malam, Allah akan menjauhkan kefakiran selamanya. Kata Sa'ad Al-Mufti mengatakan bahawa hadis ini adalah sahih. Man qara'a suratul Waqi'ah fi kulli layl, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, fi kulli layla, maka dia tidak akan jatuh miskin selama-lamanya. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, maksudnya sesiapa yang baca surah Waqi'ah setiap malam, dia sama sekali tidak akan ditimpa kesusahan dan kemiskinan selama-lamanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis yang lain tentang kelebihan surah Al-Waqi'ah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ajarlah surah Al-Waqi'ah kepada isteri-isterimu, kerana sesungguhnya ianya adalah surah kekayaan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersebut, Al-Qur'anu ghinan la faqra ba'dah wala ghinan dunah. Al-Quran ini adalah kekayaan. La faqra ba'dah, tidak ada kefakiran selepasnya. Wala ghinan dunah, tidak ada juga kekayaan tanpa Al-Quran. Rasulullah SAW berpesan di sebalik menyuruh kita mengajar surah Waqi'ah kepada isteri-isteri kita. Dalam hadis yang lain, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah jelasnya, sesiapa yang baca surah Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kefakiran dan kemiskinan selama-lamanya. Dan surah Al-Waqi'ah adalah surah kekayaan. Baca dan ajarkan juga kepada anak-anak kamu. Pesan Nabi, sesiapa pun yang membaca surah Waqi'ah setiap hari yang menjadi amalan baginya, dan waktu malam sebanyak 40 kali selama 40 hari. Maksud dia tiap-tiap hari dia tak miss. Selama 40 hari dia baca berturutan, InsyaAllah Allah akan menurunkan rezeki yang berlimpah, dan Allah akan buka segala pintu rezeki yang tertutup selama ini. Masing-masing sebenarnya mempunyai pintu rezekinya sendiri. Pintu rezeki bukannya satu. Kalau ada pintu-pintu rezeki yang tertutup selama ini, beramallah dengan surah Waqi'ah. Pintu rezeki yang tertutup itu akan terbuka satu demi satu. Mudah-mudahan insyaAllah sebentar lagi kita akan bersama-sama membaca surah Waqi'ah, dengan harapan mudah-mudahan Allah memudahkan urusan rezeki kita bagi tempoh PKP ini. Saya mohon semua follower dan viewers, sila share dan sila subscribe YouTube Al-Baghdadi Kulim. Sila nak. Kan setiap perkongsian kita cuma gerak jari saja, tekan share, subscribe Facebook atau YouTube. Sesiapa pun yang mengikuti program Al-Quran kita, kerana sharing kita ini, setiap sebutan huruf-hurufnya kita ada habuan, nak ada panggungnya, mudahnya nak mendapat pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perkongsian tentang kelebihan surah Waqi'ah, surah Waqi'ah. Jadi Al-Quran ni memang kita tahu dah merupakan mukjizat yang terbesar dan mempunyai fadilat yang cukup banyak. Al-Waqi'ah adalah salah satu surah daripada Al-Quran yang dikenali sebagai surah yang penuh berkah, surah kaya,
sebut kaya tu kalau boleh semua orang nak beramal dengannya. Tetapi hadis Nabi, Al-Qur'anu ghinan dan Al-Qur'anu ghinan. Al-Quran itu kekayaan, la faqr ba'dah, tidak ada kefakiran selepasnya, wala ghinan dunah, dan juga tidak ada kekayaan tanpa Al-Quran. Subhanallah. 7 tahun saya duduk dengan Quran. Satu-satu keajaiban berlaku. Al-Quran mempermudahkan segala urusan. Janganlah kita bercakap tentang urusan rezeki. Hampir semua urusan kebaikan Al-Quran pun memudahkan. Jadi surah Waqiah ini surah yang penuh berkah dan memiliki banyak khasiat dan keutamaan yang besar. Kebanyakan antara kita, ramai yang kita ada saja masalah seperti tidak mencukupi. Walaupun kita selalu diingatkan tentang sedikit yang diberkati lebih baik daripada banyak yang tidak mencukupi. Bila-bila masa kalau rasa ada kesulitan di dalam rezeki, lebih-lebih lagi cuba sahur seruan baginda Nabi SAW. Beramal dengan surah Waqiah. Sesiapa yang boleh beramal 40 hari berturut-turut, Allah akan datangkan rezeki yang berlimpah dan Allah akan buka segala pintu rezeki bagi mereka yang beramal dengannya. Waqiah surah yang ke-56 ada juzuk 27, 96 ayat. Dengar 96 ayat, jangan panik. 96 ayat tetapi ayat dia pendek-pendek ya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah, pendek-pendek aja no. Dengan membacanya Waqiah sebagai bacaan bagi kita setiap hari, Allah akan menjauhkan kemiskinan dan kefakiran daripada kita. Sa'ad Al-Mufti mengatakan bahawa hadis yang mengatakan sesiapa yang beramal dengan surah Waqiah dia tidak akan miskin ini sebagai hadis yang sahih. Dan sesiapa yang baca Waqiah setiap malam sebelum dia tidur, dia tidak sekali-kali akan mati di dalam kebapaan. Malah baginda Nabi SAW menyuruh kita dalam hadisnya supaya ajar surah ini kepada isteri dan juga anak-anak kita. Ajarkan kepada mereka akan surah Waqiah. Siapa yang membaca surah Waqiah, dia tidak akan ditimpa kefakiran dan kemiskinan selama-lamanya. Ini juga merupakan hadis daripada Nabi SAW. Jadi alhamdulillah, Masya Allah, saya pun tak menyangka pada malam ni Allah merezekikan kita. Dr. Ahmad Isa Al-Masrawi pernah menyebut, Dr. Ahmad Isa Al-Masrawi ini adalah seorang ahli Quran yang masih lagi hidup di Mesir. Jadi Dr. Ahmad Isa berkata bahawa barang siapa yang diberikan rezeki untuk membaca Al-Quran, ahli Quran, melihat sesiapa yang boleh membaca Al-Quran, yang boleh memberi masa untuk Al-Quran, dia ada rezeki. Bukan semata-mata makan dan minum sahaja. Hatta kalau Allah hari ini membuka ruang untuk kita berhimpun di alam maya atas asbab Al-Quran, inilah merupakan rezeki yang besar. Sesiapa, kata Dr. Ahmad Isa Al-Masrawi, yang diberikan rezeki baca Al-Quran, dia tidak akan ditimpa kegelisahan. Kerana baginya kegelisahan dan Al-Quran tidak pernah akan bersatu selama-lamanya. Dan ketika ditanya berapa banyakkah yang perlu kita duduk dengan Al-Quran, perhatikan apa jawapan Dr. Ahmad Isa Al-Masrawi. Sebanyak mana kita tidak mahu merasa gelisah, sebanyak itu jugalah kita perlu membaca Al-Quran. Subhanallah. Semoga di kesempatan ini, di ruang ini, walaupun terhad, mudah-mudahan ianya akan memberi manfaat kepada semua yang telah pun bersama-sama saya dalam Facebook Live